Kerajaan kata keyakinan pelabur asing meningkat. Akhirnya, syarikat gegasi Yandi Motor Corporation mengucapkan selamat tinggal kepada Malaysia dengan memindahkan ibu pejabat serantaunya di Petaling Jaya ke Indonesia. Difahamkan Yandi Motor menutup ibu pejabatnya di Mutiara Damansara sejak 31 Disember lalu ekoran insentif lebih menarik yang ditawarkan Indonesia bagi pembangunan kenderaan elektrik EV. Media melaporkan Yandi juga sedang memindahkan beberapa bahagian termasuk Akademi Latihan Yandi. Pada November tahun lalu, Yandi Motor memeterai perjanjian dengan Indonesia untuk membina kilang pengeluaran dengan pelaburan berjumlah 1.55 bilion US dollar. Kira-kira 6.27 bilion ringgit membabitkan perancangan sehingga 2030. Ini bermakna Malaysia kerugian pelaburan sekurang-kurangnya sebanyak 6.27 bilion ringgit dengan mudah. Susulan itu, ribuan rakyat Malaysia kehilangan pekerjaan. Ini hanya berita buruk dari Yandi Motor. Belum lagi kilang-kilang lain berkaitan EV yang kini sedang dibina di Thailand dan Indonesia. Mustahil Menteri Kewangan Malaysia Tengku Datuk Seri Zafrul Tunku Abdul Aziz tidak maklum mengenai rancangan Yandi. Namun, dalam satu wawancara khas di TV3 selepas pembentangan Belanjawan 2021, Tengku Zafrul berkata ekonomi negara dijangka kembali pulih tahun 2021 seiring perkembangan ekonomi global dan laporan penemuan vaksin pandemik COVID-19. Tengku Zafrul Tunku Abdul Aziz mendakwa unjuran keluaran dalam negara kasar KDNK dijangka berkembang 6.5 hingga 7.5% dan ia selari jangkaan tabung kewangan antarabangsa IMF serta Bank Dunia iaitu pada kadar 6 hingga 8%. Beliau mengekalkan dakwaannya apabila mengeluarkan kenyataan di LinkedIn yang memberi gambaran pelaburan dalam negara kekal tinggi pada tahun 2020 sebanyak 109.8 bilion ringgit melibatkan hampir 3,000 projek dalam pembuatan, perkhidmatan dan sektor utama untuk 9 bulan pertama tahun 2020. Bagaimanapun, kenyataan itu diperleki oleh Ketua Pegawai Eksekutif Dewan Perniagaan Eropah, Sven Schneider dan Christian Angel dari Collectors Berhad. Minta maaf kerana saya buat komen ini, tetapi mewakili komuniti pelabur asing yang cukup besar iaitu EU, kami saat ini menerima banyak kebimbangan mengenai sama ada Malaysia sebagai destinasi pelaburan yang wajar. Sehingga hari ini, Yang Berhormat Menteri bahkan tidak dapat bertemu dengan kami dan mendengar keprihatinan syarikat-syarikat kami. Tanpa input ini, kementerian anda pasti tidak dapat mengatasi masalah di lapangan, tegas Schneider. Kemudian, tanpa segan silu, beliau berkata proklamasi darurat mampu membantu pemulihan ekonomi negara. Beliau menegaskan Malaysia merupakan antara 80 negara di dunia atau hampir setengah daripada seluruh dunia yang mengisytiharkan darurat bagi menangani pandemik COVID-19. Untuk rekod, Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin baru-baru ini mengumumkan satu pakej bantuan perlindungan ekonomi dan rakyat Malaysia Permai bernilai 15 bilion ringgit dengan 22 inisiatif. Kononnya, ia bermatlamat memerangi pandemik COVID-19, memelihara kebajikan rakyat dan menyokong kelangsungan perniagaan. Menurut Menteri Sumber Manusia M. Saravanan, data kementerian menunjukkan jumlah pemberhentian pekerja mengikut sistem insyuran pekerjaan SIP di bawah Pertubuhan Keselamatan Sosial Perkeso sehingga 27 November 2020 berjumlah 99,696 orang. Pemimpin Perikatan Nasional mengambil jalan mudah dengan menyalahkan pandemik COVID-19 yang membawa impak negatif terhadap ekonomi termasuk pasaran buruh. Hakikatnya, mereka hanyalah gerombolan kaki stokrat yang gagal mentadbir negara sama ada dari segi keselamatan ekonomi, kesihatan maupun pendidikan dan alam sekitar. Tidak hairan Malaysia ditinggalkan oleh Yandi dan syarikat gegasi dunia. Jangan pula nanti hanya tinggal pelabur kilang arak dan judi sahaja yang masih beroperasi di negara ini.